Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang tadi yang dilontarkan kepada saya lah. Pertama sekali, saya lebih menjurus kepada tujuan. Tujuan proklamasi darurat yang telah dibuat pada bulan Januari awal tahun ni. So sebenarnya apa tujuannya? Tujuannya mudah, untuk memastikan dan mengekang COVID-19 dan juga untuk kita keluar daripada sengsara ataupun wabak pandemik COVID-19 ni 6 bulan yang diminta oleh Perdana Menteri untuk memastikan kita selamat dan kita berada dalam satu situasi yang lebih baik selepas tempoh 6 bulan. Itu janji Perdana Menteri. Pasal tu dia mohon supaya proklamasi darurat ini diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan menggunakan akta-akta ataupun apa pun ordinan yang ada dalam darurat tu diguna pakai untuk memastikan agenda membasmi ataupun agenda menentang COVID-19 ni berjaya. So itu tujuan yang kita nampak secara mata kasar lah. Tapi ramai yang orang di luar sana juga tahu apa tujuan di sebalik tabir, iaitu untuk mengekalkan kuasa dan memastikan kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri itu kekal untuk dalam satu lagi jangka waktu ataupun tempoh-tempoh yang tertentu. So bila kita berbicara tentang darurat ni, kita ada dua segmen. Satu segmen yang tersurat dan satu lagi segmen yang tersirat. Yang tersirat ni lah yang sebenarnya menjadi polemik, menjadi persoalan, menjadi orang kata apa, bual bicara, menjadi satu perkara yang dimainkan ataupun dipolemikkan oleh rakyat Malaysia itu sendiri tentang darurat kesihatan, tentang nak membasmi COVID. Saya rasa itu bukan isu yang besar sebenarnya, tapi isu yang lebih besar adalah isu yang tentang apa yang tersirat di antara tersurat dengan darurat, proklamasi darurat ni. Okey, kita tengok bila diisytiharkan 6 bulan, yang mana tempoh hayatnya sampai 1 bulan Ogos 2021, Parlimen tidak boleh bersidang. Peruntukan ataupun perbelanjaan kerajaan tidak boleh dipersoalkan. Ada beberapa perkara yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan tidak boleh disangkal. Dan inilah sebenarnya menggambarkan sebagai satu cara pengurusan yang tidak sihat. Kita faham darurat itu penting, tetapi kita juga kena ada satu sifat ataupun obligation, kewajipan dan tanggungjawab kita untuk kita menerangkan kepada rakyat apa benda yang sedang berlaku, telah berlaku dan akan berlaku. So ini yang sebenarnya menjadi titik tolak kenapa ramai rakyat di luar sana mempersoalkan tentang keikhlasan kerajaan tentang proklamasi darurat. Adakah niat dan nawa itu, keikhlasan mereka untuk membasmi COVID-19 ini, ada sebaliknya niat untuk mereka mempertahankan kuasa politik yang mereka miliki sekarang. Dan sedia maklum, kita pun tahu dengan sekarang keadaan politik yang kurang stabil antara puak ataupun pihak pembangkang dengan pihak kerajaan sendiri yang menyokong Perdana Menteri itu pun, kita masih nampak ada masalah daripada segi numbers ataupun daripada segi jumlah ahli parlimen yang menyokong kepimpinan ataupun kerajaan yang sedia ada sekarang ni. So itulah yang saya nampak daripada segi apa yang berlaku tentang proklamasi darurat. Alright, so kita hadapi COVID-19 pada awal 2020 Mac. So masa tu kita pun tak nak persoalkan lah, sebab Kerajaan Perikatan Nasional baru ditubuhkan dalam tempoh 2 minggu tak silap saya masa tu.
Kita juga mengatakan masa tu kerajaan PH gagal mengekang penularan wabak ataupun COVID-19 ni ketika itu. Dan bila ada peralihan kuasa dan peralihan kepimpinan, sepatutnya apabila orang baru mengambil, mereka sudah bersiap sedia dan boleh menguruskan wabak ataupun COVID ini dalam jangka yang lebih baik daripada apa yang berlaku sekarang. Bulan Mac sehingga bulan Januari, proses ini berlaku. Kita ada PKP, kita ada PKPB, kita ada PKPD, kita ada PKPP. So berjalan sehingga hampir lebih kurang 10 ke 11 bulan. Semasa waktu ini kita tak dengar pun plan pemulihan yang sepatutnya pada awal-awal. Sebab kalau kita nak jangka dan kita nak rangka satu benda untuk berjaya, kita kena ada plan pemulihan daripada awal. Nama pun pemulihan. Okey. Dan ketika itu kita nampak ada sedikit positif. Bila bulan 9, bulan 10 sektor-sektor ekonomi ni dibuka, kita nampak plan pemulihan ataupun pemulihan untuk COVID ni nampaknya berjaya. Tetapi sebagai satu kerajaan, sebenarnya mereka perlu ada satu strategi ataupun dasar ataupun polisi, iaitu memastikan kesinambungan selepas ataupun pasca COVID itu sendiri. Okey, 11 bulan telah berlalu. Apabila bulan 11, bulan 12, bulan 1 angka meningkat semula dan pergolakan politik berlaku di kalangan ahli-ahli politik, tiba-tiba kita mengatakan kita perlukan satu proklamasi darurat untuk kita memastikan penularan wabak COVID-19 ni dapat dibendung dan dikekang dan menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Sekarang ni kita menghampiri pula tempoh 6 bulan. Dan kita tengok keadaan sekarang ni lebih teruk daripada awal yang kita hadapi dulu. Kita tengok masa kita awal-awal hadapi, kita ni zero knowledge. Kita pun tak tahu apa COVID ni. Rakyat pun dalam keadaan bingung, rakyat juga dalam keadaan yang tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan segala-gala rencana ataupun segala-gala perkara COVID-19. Kita belajar new norm, kita belajar tentang SOP, ini semua baru. Tapi along the way, kita juga kena cepat dan kita juga kena laju untuk kita sesuaikan diri kita dengan keadaan dan memastikan masyarakat dan rakyat Malaysia ini mesti dibela dalam jangka waktu yang luar biasa. Ni perlu ada satu tindakan luar biasa. Kena cepat belajar, kena cepat bertindak, kena cepat menyelesaikan masalah. Semua kena cepat dan cepat. Tapi kalau makin lambat, dia akan lagi teruk. Bila lagi lewat, dia akan menambah lagi beban. So dalam perkara ni, pengurusan pemulihan itu kena cepat. Menyelesaikan masalah COVID ni kena cepat. Sebab we are racing dengan satu keadaan yang begitu kritikal. Sampai satu tahap, siapa yang keluar daripada bencana malapetaka COVID-19 ni, dia akan dikira sebagai champion ataupun pemenang, winner. Tapi apabila 6 bulan, kita ingatkan kita boleh jadi a sole champion, kita boleh jadi winner lah. Tup-tup makin lama makin teruk. Dengan kadar kematian yang tinggi, kadar kejangkitan COVID-19 yang lebih tinggi, dengan angka-angka ataupun statistik positif yang sampai hampir ke 10,000 pada satu masa. Dan baru-baru ni 2-3 hari lepas, Yang Amat Perdana Menteri keluar pula satu plan pemulihan, fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Apa jaminan? It's always consider one bitten twice shy. Kita belum berbicara lagi tentang selepas pasca COVID-19 ni, bila kita dah ada herd immunity, ramai rakyat dah vaksin, macam mana pula kita nak restore balik ekonomi? Yang banyak di kalangan B40 yang rakyat-rakyat terjejas. Berapa banyak
warga-warga Malaysia yang tidak ada pendapatan, yang telah dibuang kerja. Perkara macam ni tak disebut dalam pemulihan. Disebut untuk kita nak keluar. Kita kena faham, untuk keluar daripada pemulihan ni, kita juga kena ada social safety net, kebajikan rakyat. Isu-isu tentang poket dan perut rakyat ni mesti juga dalam pemulihan yang telah disebutkan tadi. So, sebagai satu kerajaan yang baik, menguruskan negara yang baik, dia sepatutnya mempunyai satu kaedah exit yang merangkumi semua. Ini yang saya nampak. Pasal tu dalam statement saya kata it's better darurat dan juga apa pemulihan ini tak perlu buat, just go on. And yang paling penting yang saya katakan dalam saya punya statement dan di-pick up oleh Malaysia Kini, apa dia? The number one, Mas, lebih bagus plan Perdana Menteri itu keluar daripada plan pemulihan COVID itu sendiri. Dia sepatutnya membincang, bagi kepada orang lain untuk take the lead, supaya apa yang saya katakan tadi itu boleh direncanakan di belakang. Macam saya sendiri, sebagai seorang yang duduk kat sini, tengok Perdana Menteri saya dengan arahan yang tidak ada wibawa, saya nak buat kerja pun saya salah. Dan dia sendiri sebagai Perdana Menteri pernah mengakui dia tak mampu nak jaga 30 juta rakyat Malaysia. Bila kita menguruskan sesuatu, kita kena ada satu leaders yang ada wisdom, yang bijaksana, ada influence, yang mempunyai pengaruh, dan ada keberanian untuk menguruskan kerajaan ni. Saya setuju dengan apa yang Datuk Razlan cakap. Bila 7 orang menteri tak buat kerja, tak up to the standard untuk membantu menyelesaikan masalah COVID ni, sebagai secara langsungnya isu pasal luar bandar, kebajikan masyarakat, KDN yang menguruskan PKP, polis apa dan segala-galanya, barulah sekarang nampak keluar, ada bertindak, ada pergerakan, ada orang kata movement. Sebelum ni mana menteri luar bandar? Mana peranan penghulu-penghulu? Mana peranan-peranan JKKK yang di bawah? Mana orang kata dulu macam zaman saya ada Seranta Rizda, Seranta Fekra, Seranta Felda yang boleh menguruskan dan membantu untuk buat program-program pendaftaran vaksinasi? Kenapa tak buat dulu? Kenapa tak rencana dulu? Bulan 10 tahun lepas, sepatutnya sebelum vaksin sampai, dah ada dah perancangan. Vaksin sampai saja, terus execute. Tapi bila dah keadaan bertambah teruk, bila orang dah menegur, orang dah bercakap, rakyat dah marah, baru nak bergerak. Ketika itu dah berapa banyak dah. So, secara holistik ni, secara orang kata kolektif, untuk dia sebagai seorang Perdana Menteri, untuk menyelesaikan masalah dan untuk mendapatkan orang kata penghormatan, saya mudah. Saya pernah bekerja dalam satu korporat. If you not good, you leave. Let the other people to lead. Bila orang baru lead, baru orang ada confident, ada keyakinan diri. Kita tengok sebagai contoh tahun 1999 tu, apabila Yang Amat Berhormat masa tu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, ramai rakyat marah, dan ketika itu kita hampir-hampir hilang 2/3. Kita hilang Terengganu dan juga Kelantan. Okey? Dan rakyat marah dengan Tun Dr. Mahathir ketika itu disebabkan ada isu-isu yang berkaitan tentang reformasi Anwar Ibrahim. Tapi apabila peralihan kuasa diberikan kepada Pak Lah selepas itu, perasan tak tahun 2004 apabila kita hadapi pilihan raya, kita menang hampir dekat 200 kerusi ketika itu, tak silap saya, 19 lebih. Okay? Sebab rakyat mempunyai keyakinan kepada Pak Lah. Cerita pasal Pak Lah mentadbir 6 tahun tu kita jangan persoalkan lah. Sama juga dalam keadaan sekarang. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita ni, berjiwa besar, memikirkan tentang rakyat, dia boleh je
membuat satu exit plan, bincang kepada kelompok ataupun circle dia dalam politik, enough is enough, I want to pass to someone. Saya tak menjadi masalah pun siapa jadi Perdana Menteri ni, yang penting rakyat kita ni terbela. Okay? Mungkinlah orang akan persoalkan akan ada satu jajaran politik, pentadbiran, tapi itu bukan persoalannya. Rakyat bagi saya sekarang ni, mereka nakkan kehidupan mereka, apa yang sedang berlaku ni, terbela dan juga selamat. Sebab kita mempersoalkan tentang nyawa, kita mempersoalkan tentang kehidupan mereka. Sesiapa Perdana Menteri yang boleh memberikan lebih baik pada Perdana Menteri yang sekarang ni, saya rasa rakyat akan terima. Rakyat dah tak peduli dah pun siapa kau, apa yang pernah kau buat, tapi sekiranya kau mampu untuk menyelesaikan masalah mereka, rakyat akan ikut. Itu yang saya nampak. Sebenarnya kalau tak ada gerakan istana untuk memanggil ahli-ahli parlimen ataupun pemimpin-pemimpin politik oleh Yang Amat di-Pertuan Agong, saya rasa tak akan ada pelan pemulihan ni. Percayalah cakap saya. Ini apabila dah sesuatu berlaku, kita tak naklah ada satu gambaran ataupun dispute apa yang berlaku dekat dalam perjumpaan yang di-Pertuan Agong dengan pemimpin-pemimpin politik ni. Tapi kita boleh bau, kan? Selepas habis dia tiba-tiba Perdana Menteri boleh buat, kita akan isytihar dan maklumkan pelan pemulihan. Untuk apa? Untuk meyakinkan rakyat? Ataupun nak meyakinkan rulers? Ataupun untuk memberi satu gambaran kerajaan berada dalam landasan yang betul? Malu tau. Semalam keputusan yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu minta supaya darurat tidak disambung, program vaksinasi disegerakan, dan pelan pemulihan ini dan juga bajet perlu dibentang dan diperbahaskan di dalam Dewan Rakyat, Parlimen minta dibuka, dan benda tu totally perkara yang berlawanan dengan apa yang pelan pemulihan Perdana Menteri nak. Maksudnya kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja lebih baik daripada Perdana Menteri. So mereka sendiri yang boleh memikirkan tentang rakyat. Takkanlah sebagai Perdana Menteri tidak boleh memikirkan yang mempunyai agensi kerajaan di bawahnya, yang mempunyai pelbagai menteri yang boleh menguruskan tentang kementerian masing-masing, tidak boleh berfikir seperti mana yang di Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja mudah. Dalam minggu ni yang di Pertuan Agong dapatkan semua maklumat daripada parti politik, mendapatkan maklum balas pada agensi-agensi berkaitan, dapatkan maklumat daripada jawatankuasa, bebas darurat, dan membuat keputusan secara musyawarah. Dan apabila mendapat data, statistik, maklum balas, dan ada kebenaran apa yang telah dikeluarkan oleh pihak istana, dan alhamdulillah bagi saya lah, kita ni masih ada lagi raja yang bersifat hati rakyat, majlis raja-raja ataupun yang di Pertuan Agong yang masih lagi memikirkan tentang kebajikan dan juga kepentingan rakyat. Tapi kalau sendiri Perdana Menteri pun tak boleh nak mendengar ataupun mengikut kata ataupun kebijaksanaan yang di Pertuan Agong, saya rasa dah gone case lah, kan? Gone case lah. Keluar pula satu hari ni, kan, Menteri Undang-Undang istana suruh buat kadar segera. Dia kata okey lah, bulan 9 kita akan buat kadar segera. 3 bulan lagi pada sekarang untuk nak buka parlimen untuk bincangkan pelan pemulihan. Kita ni nak bertindak cepat ke nak bertindak lambat? Apa yang sebenarnya kita nak? Kita nak semua buat benda yang macam saya cakap tadi, kena cepat, bertindak cepat, buat cepat. Segala-galanya dalam keadaan sekarang ni COVID, kena cepat. Seminit lambat mungkin akan ada 1,000 atau 2,000 orang akan dijangkiti virus. Seminit lambat mungkin akan ada 2-3 orang lagi mati. Seminit lambat mungkin akan merubah keadaan suasana di persekitaran kita. Kita tidak boleh lambat seminit pun. Dan keputusan kita untuk kita buat ni seperti macam mana keputusan kita menjadi juruterbang, pilot. Bila kita tengok depan tu, either kita pergi A atau B.
Dan keputusan itu mesti keputusan yang tepat. Kita tak boleh main trial and error. Ini yang 12 bulan sebelum ni pun trial and error. 6 bulan darurat ni pun trial and error. Ini lagi nak trial and error. Sampai bila rakyat nak jadi guinea pig ni? Jadi bahan uji kaji. Okey. Saya sebenarnya bila soalan tu dilontarkan kepada saya lebih memikirkan tentang masalah dan juga kebajikan rakyat. Okay. Apabila kita bersifat politik, memikirkan tentang politik, menyelesaikan masalah isu politik, benda ni tak boleh nak selesai. Sebab dalam kerangka politik kita sekarang ni, tak ada satu pun parti yang akan boleh menjadi parti teras untuk memimpin. Ya, tak ada dominan. UMNO dengan lebih kurang 39 ataupun campur Barisan Nasional dalam 41, 42, PKR lepas berpecah, Azmin Ali mungkin ada lebih kurang dalam 30 lebih, DAP ada 41, Bersatu sendiri pun apabila ramai ahli-ahli parlimen yang melompat masuk daripada dulu ada berapa, 7, 8, sekarang ada 13, batuk ada lebih kurang jadi pecah balik, ada yang jadi pejuang muda. So buat masa sekarang lah, walaupun orang kata darurat ni akan ditamatkan, kenapa kita semua ahli parlimen ni tidak boleh mempunyai satu sifat, kita duduk bincang di Dewan Rakyat demi negara, demi rakyat, selesaikan apa benda yang kita nak selesaikan, perkara pokok, bincang elok-elok. Siapa yang sepatutnya buat ada satu transisi masa 6 bulan, 1 tahun untuk kita jangan berdebat, jangan bergaduh, kita ceasefire, kita selesaikan masalah COVID. Kita pun juga jangan rasa bodoh sombong. Kadang-kadang ada juga di belah pembangkang ni ada otak yang boleh membantu kita. Sebagai orang yang orang kata, memang betul saya orang UMNO, tetapi kadang-kadang ada juga pandangan daripada parti lawan kita boleh terima. Tak semestinya kita tolak mentah-mentah. Dan mungkin juga bukan setakat pandangan, mungkin daripada segi peranan mereka untuk memainkan peranan sebagai ahli parlimen yang boleh membantu kerajaan menyelesaikan isu tentang COVID. Sama-sama kita ganding bahu. Selepas selesai isu tentang COVID, kita dah ada satu suasana atau situasi yang lebih baik, barulah kita bergaduh. Turunlah pilihan raya, kempen lah. Calon ni bagus, calon ni bagus, calon tu bagus, manifesto ni, manifesto tu, baru kita bergaduh tentang politik. Buat masa sekarang ni jangan bergaduh. Sama-sama duduk bincang. Jangan petikai dia tu, dia petikai dia ni, petikai macam tu. So bagi saya lah, kalau ikutkan hati lah, kalau tak ikutkan perasaan dan parti ni, saya rasa kita perlu be a neutral guy untuk selesaikan masalah ni. Okay? Dan the same time, pihak kerajaan ni pun kenalah juga berlapang dada, besar hati. Pihak ni juga kena berlapang dada, besar hati. Pihak ni pun juga berlapang dada, besar hati. Buka parlimen, jangan nak isukan pasal isu-isu yang berkaitan tentang peralihan kuasa atau tukar kerajaan. Apa yang kita nak selesaikan. So ini yang sebenarnya lebih molek dan rakyat nak tengok. Bukan rakyat nak tengok tentang kita nak bergaduh, pertahankan kuasa, darurat, keegoan kita, ketamakan kita tentang kuasa. Itu yang lebih elok. Dan saya rasa statement ataupun 4 helai kenyataan yang dikeluarkan oleh istana semalam begitu molek, cantik gila. Dia tak menyentuh pun tentang politik, tetapi lebih kepada urusan kebajikan rakyat. Dan apabila darurat itu diangkat ataupun ditolak ataupun diberhentikan pada satu harapan, maksudnya kita kembali kepada asal, iaitu prinsip keikhlasan dan prinsip transparansi kepada pihak kerajaan untuk membicarakan apa isu yang telah kita angkat di peringkat pelaksanaan.